Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional 8 bersama saya Syahril Sarapuddin dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama Ahad 21 Ogos. PDRM tingkat kerjasama dengan semua IPT bantras pengaruh Daesh. Dan ini pesanan Perdana Menteri. Kita boleh cari orang yang ada kelulusan tinggi setinggi mungkin. Tetapi kalau tak ada nilai kesetiaan, apa guna kelulusan yang berjela-jela? Polis menahan penyanyi klip video Namawi yang lagunya menjadi viral di media sosial. Dia ditahan hari ini di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sebaik tiba dari luar negara. Perkara itu dimaklumkan Ketua Polis Daerah Timur Laut SCP Mior Farid Al-Atrash Wahid. Namawi atau nama sebenarnya Wee Ming Chi ditahan kira-kira pukul 3.30 petang bagi membantu siasatan. Dia dibawa ke Pulau Pinang dan akan direman pagi esok. Klip video memaparkan rakaman 4 lelaki yang menyanyikan lagu dalam bahasa Mandarin berdurasi 4 minit itu yang menjadi viral telah menimbulkan kemarahan orang ramai kerana menghina agama Islam. Baik, sekumpulan kecil penuntut institusi pengajian tinggi awam dan swasta dikenal pasti cenderung menyokong fahaman Daesh. Sehubungan itu, polis dan pengurusan pihak kedua-dua universiti itu akan meningkatkan kerjasama bagi mengatasi masalah itu. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid berkata, hasil risikan mendapati kumpulan Daesh itu menggunakan sepenuhnya laman sosial seperti blog, Facebook, YouTube dan Twitter sebagai saluran utama untuk merekrut golongan muda. Ada sekumpulan kecil pelajar-pelajar universiti yang terpengaruh. Saya tak kata dia menyokong, yang terpengaruh, yang menunjuk minat. So, maka golongan inilah yang kita sasarkan untuk memberi penerangan. Tak banyak, tetapi kita harus bendung di peringkat awal. Tan Sri Nur berkata demikian dalam sidang media selepas majlis perbarisan tamat latihan dan penyampaian sijil pelantikan Kor Suksis Universiti Awam ke-12 di Serdang. Parti Gerakan sama sekali tidak menyokong sebarang perhimpunan yang dikabarkan akan diadakan di ibu negara tidak lama lagi. Ini kerana ia lebih banyak menjurus ke arah keburukan yang akan menimbulkan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Presiden Gerakan Datuk Mah Siu Kiong. There may be Bersih rally and red shirt rally in Kuala Lumpur in the middle of the city. We want to affirm that we do not support such rally in the middle of KL City. Remember last year, there's so much havoc. You stop people from doing business, you frighten off the tourists. Remember also the red shirt incident in Jalan Petaling. Jalan Petaling. So, can you imagine with the yellow shirt, few 100,000 people, and the red shirt, few 100,000 people? What is going to happen? Penganjur perhimpunan sebelum ini ada menyatakan ia akan diadakan di Dataran Merdeka 30 Ogos ini. Dalam pada itu, setiap negeri perlu memainkan peranan lebih proaktif termasuk memperkasakan aspek penguatkuasaan bagi mengekang sebarang bentuk kegiatan yang bercanggah dengan akidah Islam di negara ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menegaskan pihak berkuasa perlu memanfaatkan undang-undang sedia ada supaya kegiatan ajaran sesat tidak terus berleluasa. Dalam masa sama, masyarakat juga perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi menyalurkan maklumat sekiranya berlaku penyimpangan dan penyelewengan akidah di sekeliling mereka. Enakmen kesalahan jenayah syariah yang dikuatkuasa di setiap negeri juga dilihat sudah memadai diguna pakai bagi mengekang kegiatan tersebut.
Bukan mudah untuk kita nak menangani satu-satu ajaran sesat kerana kadang-kadang mereka menyelimuti amalan mereka ini dengan apa yang disebut sebagai taqiyah. Mereka tidak menzahirkan sesuatu itu secara terang dan nyata. Dalam perundangan kita tak boleh mengambil tindakan berasaskan syak sangka. Dalam konteks Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA, tindakan akan diambil jika terbukti ada unsur yang memudaratkan. Datuk Dr. Ashraf mengulas kenyataan Jabatan Mufti Kedah yang mengesyorkan penambahbaikan ke atas SOSMA bagi mengekang aktiviti penyebaran fahaman Syiah di negara ini. Ia berikutan terdapat kekangan teknikal yang menyebabkan pihak berkuasa tidak dapat mengambil tindakan terhadap individu disyaki terlibat. Setia kepada perjuangan parti, semangat dedikasi dan menghayati perjuangan sebenar UMNO. Itu merupakan 3 elemen utama yang ditekankan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghadapi pilihan raya umum ke-14. Jelasnya nilai kesetiaan perlu diletakkan paling tinggi dalam kalangan anggota dan pemimpin parti. Tanpa nilai itu, mereka akan hanya memikirkan mengenai kepentingan peribadi masing-masing dan bukan memperjuangkan agenda parti. Malah ada yang sanggup keluar parti apabila cita-cita peribadi tidak tercapai. Memang pada saya kesetiaan ini adalah satu nilai yang barangkali kita boleh patut letakkan dalam susunan urutan segala nilai. Barangkali pada hemat saya paling tinggi sekali. Kita boleh cari orang pandai. Malah kita boleh cari orang yang ada kelulusan tinggi setinggi mungkin. Tetapi kalau tak ada nilai kesetiaan, apa guna kelulusan yang berjela-jela? Datuk Seri Najib berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Sungai Petani di Dataran Zero Sungai Petani, Kedah. Hadir bersama pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri merangkap Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah. Dalam konteks Kedah, Datuk Seri Najib mengambil contoh Datuk Seri Ahmad Bashar sebagai pemimpin UMNO yang setia kepada perjuangan parti. Meski tidak terpilih sebagai Menteri Besar selepas kemenangan BN dalam pilihan raya umum ke-13, namun adun bakar bata itu tetap setia pada UMNO dan tidak melakukan sesuatu yang merosakkan parti. Dalam satu majlis berasingan ketika merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Tasik Gelugur Pulau Pinang, Datuk Seri Najib berkata usaha pihak tertentu yang terus menyerang untuk menjatuhkan kepimpinan negara tidak akan menggoyahkan sokongan rakyat kepada kerajaan. Katanya lagi dalam mempertahankan kebenaran, maruah parti dan rakyat menjadi keutamaan. Menurut Datuk Seri Najib, walaupun pelbagai isu dibangkitkan, rakyat sudah bijak membuat penilaian dan ia terbukti melalui keputusan pilihan raya kecil Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar serta pilihan raya negeri Sarawak. Kita jaga dan kita pertahankan. Mak Sabu dah kata kat Tun Mahathir apa? Dia kata, Najib, awak ni anak saja. Awak tak boleh lawan Mahathir. Kerana Mahathir ketua perompak, dia kata. Pernah satu ketika dahulu, bukan baru ni. Tapi Dr. Mahathir sambut dia, tarik dia, duduk sebelah dia hari ini. Di mana letaknya misai dia? Pada saya, inilah yang kita katakan. Bila kita sebut maruah parti. Maruah parti ni maruah semua orang lah dalam parti. Kalau kita sebagai pemimpin dulu, sekarang, bekas yang ada, kita jaga maruah, maknanya maruah parti juga terpelihara. Pembangkang sekarang ni pun dah kucalana. Di Sungai Besar kita menang 91-91. Tambah lonjak majoriti. Kuala Kangsar 69-69. Cantik angka-angkanya. Di Sarawak menang 72 daripada 82 kursi. Maknanya apa?
Maknanya buat apa pun, bangkitlah soal GST ke, bangkitlah soal 1MDB ke, apa saja, rakyat boleh buat penilaian bahawa pada kesudahannya dia nak kerajaan yang dapat membela untuk nasib rakyat Malaysia, yakni UMNO dan Barisan Nasional. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin Sabah terus menjadi kubu kuat UMNO walaupun berdepan cabaran dari beberapa pihak yang mahu menggulingkan kedudukan parti itu. Beliau yang juga naib Presiden UMNO menegaskan keperkasaan UMNO dan Barisan Nasional BN di negeri ini bukan hanya retorik, sebaliknya memiliki prestasi cukup baik. Biarlah parti apapun datang, biarlah kumpulan apa yang datang. Soal kesatu paduan, soal solidariti mesti menjadi keutamaan di kalangan kita. Kalau kita bersatu padu, biarlah apapun datang, biarlah tokoh mana pun datang. Tidak perlu kita mengutuk orang-orang itu dan orang ini. Biar tokoh yang besar datang. Asalkan kita bersama-sama, asalkan kita bersatu hati, bersatu fikiran dan bersatu tindakan, saya yakin insya-Allah di Sabah ini tetap menjadi fixed deposit simpanan tetap UMNO dan Barisan Nasional. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO Zon 5 di Dewan Seri Libaran di Sandakan. Mengenai tahap keselamatan di negeri ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu kerajaan serius menumpukan aspek keselamatan rakyat di negeri ini. Beliau berharap aspek keselamatan di Sabah tidak dipolitikkan mana-mana pihak. Semua anggota UMNO khususnya pemuda, wanita dan puteri perlu aktif mendekati pengundi mulai sekarang untuk memastikan kemenangan BN pada pilihan raya umum akan datang. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Syamuddin Husin berkata mereka perlu melaksanakan pelbagai program yang boleh memberi impak positif kepada rakyat. Saya harap bahawa mesyuarat agung bahagian kita dapat suntik a sense of urgency di kalangan ahli-ahli kita supaya apa yang telah pun dirancang di peringkat negeri dikongsi bersama dengan peringkat pusat dapat juga diterjemahkan di peringkat PDM dan di peringkat cawangan, insya-Allah. Datuk Seri Hishamuddin merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Kota Raja Shah Alam di Ibu Negara. Hadir sama pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Noh Omar dan Ketua UMNO bahagian Kota Raja Datuk Kamaruzzaman Johari. Pelbagai acara terus diadakan bagi menyemarakkan lagi menjelangnya Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini. Di Cyberjaya, acara My Buddies Run #Sehati Sejiwa berlangsung dalam suasana meriah lagi santai. Acara larian itu bermula pukul 7 pagi membawa konsep Adiwira yang melambangkan semangat perpaduan. Ia anjuran bersama Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dan agensinya MyNIC Berhad. Pada masa sama, para peserta yang mengambil bahagian berpeluang memenangi sebuah kereta Proton Iris. Ada kalangan peserta memakai pakaian berkonsepkan jalur gemilang bagi membangkitkan semangat patriotisme. Feeling dia bila kita lari tu, sepanjang larian tu saya terfikir tau. Susahnya macam kita nak dapat kemerdekaan sendiri susah tau. Sebab saya lari dengan baju ni, nak habiskan tu, cakap macam ni perasaannya, susahnya nak berlari, nak tamatkan larian ni, cakap dalam hati. Selain itu, terdapat para peserta yang mengenakan pakaian mengikut watak robot Transformers serta karikatur permainan alam maya Pokemon dan Baymax. Anak saya 7 orang. Semua pun akan join. Kadang pakai juga. Jadi kenapa akak galakkan anak-anak semua untuk masuk larian macam ni? Sihatlah untuk kesihatan, lepas tu have fun. Penutup acara larian My Buddies Run #Sehati Sejiwa itu disempurnakan Menteri KKMM Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak. Dianggarkan 7,000 peserta mengambil bahagian dalam acara ini. Sementara itu di Dataran Merdeka di Ibu Negara, lebih 4,000 warga kota menyertai program kayuhan Sehati Sejiwa. Program ini anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL.
Acara kayuhan basikal sejauh 7 km ini bermula pukul 7 pagi. Ia seiring dengan acara KL Car Free Morning yang dilihat mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan dan menerapkan gaya hidup sihat. Menteri KKMM Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak melepaskan acara kayuhan para peserta kira-kira pukul 7 pagi. Hadir bersama Ketua Setiausaha KKMM Datuk Seri Dr. Sharifah Zarah Said Ahmad. Kalau saya nak katakan dari segi perspektif yang memang kita merasa amat bangga kerana usaha kita disambut dengan baik oleh seluruh rakyat Malaysia. Mana-mana saja kita pergi, hari ini kita adakan di Tawau, kita akan adakan lagi di Pintu, kita adakan kita punya jalur gemilang ya di seluruh negara daripada satu tempat ke satu tempat. Setiap kali kita sampai, maka penduduk setempat akan bersama-sama dengan kita. Bagi para peserta, program seumpama ini dapat disertai masyarakat berbilang kaum pelbagai peringkat usia. Selain daripada untuk kesihatan, tapi kita menyemarakkan program-program Bulan Kemerdekaan, terutamanya memberi kesedaran juga kepada anak-anak muda bahawa kita ini mengisi kemerdekaan. Pejuang-pejuang dahulu adalah pejuang kemerdekaan dan generasi muda sebagai pengisi kemerdekaan, maka kita amalkan gaya hidup sehat dan kita menghargai keamanan dan kemakmuran negara. Good way to spend the morning, and I'd like to thank the organisers. They did a fantastic job and really enjoyed the morning. And this is in conjunction with the Merdeka 2016. Nak tunjukkan semangat kita lah, tak ada Malaysia kan. And then sementara tu mencari membina semangat kita untuk membuat hobi berbasikal ni sebagai satu senaman yang baik untuk kesihatan lah. Jadi sementara tu kita ambil gambar perkenalan dengan orang baru, semua tu agak meriah dan seronok lah. Selain berkayuh basikal, para peserta turut berjoging, berkasut roda dan berlari menggunakan papan selaju. Baik, bagi menyemarakkan semangat Hari Kebangsaan tahun ini, syarikat UEM Group Berhad memasang jalur gemilang gergasi. Jalur gemilang seberat 1 tan itu meliputi 6 tingkat menara UEM dan mampu dilihat dari sejauh Jalan Rakyat Bangsa dan Brickfields di Ibu Negara. Wartawan Kamal Firmansyah Kamaluddin ada laporannya. Baik saudara, inilah dia. Jalur gemilang gergasi berukuran 180 kaki lebar kali 93 kaki tinggi dan ia merupakan simbol kebanggaan, cinta dan semangat patriotik sesebuah syarikat terhadap negaranya. Acara tahunan memasang jalur gemilang gergasi ini mengambil masa 8 jam bermula seawal 6 pagi melibatkan 15 pekerja. Ia siap dipasang sepenuhnya pada 2 petang dan akan dipamerkan sehingga 18 September. Tahun ini merupakan tahun ke-10 UEM Group memasang jalur gemilang gergasi bersempena Hari Kebangsaan. Laporan Kamal Firmansyah Kamaluddin untuk Berita RTM. Baik, warga emas Ibrahim Muhammad Ali dari Kun Luang, Bungkim Binjal, Kubang Pasu, Kedah antara ribuan wira tidak didendang di negara ini. Menjadi polis dan juru bahasa pada zaman darurat, banyak peristiwa dan pengalaman pahit manis boleh beliau kongsikan dengan generasi muda masa kini. Wartawan Rusiah Abdul Hamid melaporkan. Kini berusia 89 tahun, Ibrahim menjadi jurubahasa ketika bertugas dalam pasukan polis hutan di skuad Platun 2 Kem Bukit Kayu Hitam dengan gaji RM120 dan RM25 allowance bahasa setiap bulan. Fasih bertutur bahasa Jepun, Siam dan Cina, tugas beliau pernah menterjemah laporan sama ada daripada pihak tentera, polis atau orang awam. Sebelum itu, beliau juga pernah bertugas di Special Squad SC, Area Squad Unit atau ASU. Sama seperti ramai warga emas lain, Ibrahim juga melalui jerit perih sewaktu pemerintahan Jepun, British dan zaman darurat. Antara yang kekal dalam ingatan, peristiwa tempat beliau bertugas dibom oleh komunis. Tetapi beliau bersama 32 anggota dan seorang ketua berpangkat sarjan selamat kerana sempat bersembunyi di dalam kubu. Jadi bertembak komunis pula tu,
daripada lebih kurang pukul 2 malam sampai pagi duduk dalam kubur. Itu dia. Punya apa saya siksa masa tu je. Kemudian masa tu kalau masuk hutan ni makan barang resen lah. Tapi yang boleh berhenti 57 yang ni tak lama. Polis tu lupa yang minta. Orang mai cari. Nak cari yang boleh cakap Cina, cakap Siam masa tu. Sedar pentingnya sejarah dibukukan, Ibrahim memulakan aktiviti penulisan mengenai pengkesahan sejarah pembentukan Tanah Melayu ketika berumur 39 tahun. Dan beliau masih menyimpan beberapa foto semasa bapa kemerdekaan almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan rombongan merdeka berunding di London pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956. 16 bulan 8 balik mai mereka di Perairan Melaka 16 bulan. Balik mai rasmi 31/8 1957 di Kuala Lumpur. Rasmi di Kuala Lumpur tu kita sini pun tiap-tiap padang sekolah lah. Macam kita sini dalam kasut dua sekolah kita tu ni. Jalan kaki pergi sonok. Kata kita ni habis dah perang apa semua dah. Sumbangan bakti Ibrahim kepada negara tidak dilupakan begitu saja. Beliau pernah menerima beberapa anugerah, antaranya Tokoh Kemerdekaan pada sambutan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2013 oleh UUM Sintok dan Kementerian Dalam Negeri. Itulah kita merdeka hari ni, kata bukan merdeka ni tak rempah darah. Tapi kebijakan daripada Tengku Abdul Rahman dulu tuntut hak Melayu kita tu. Hari ni kita dah boleh kuasa penuh hak Melayu dah. Melayu ni kan? Raja Melayu, Perdana Menteri Melayu. Jadi apa lagi yang kita nak? Wira yang tidak didendang ini turut menggesa generasi muda hari ini agar menghargai dan menghayati erti kemerdekaan dan pengisiannya. Ini kerana pengorbanan pejuang negara tiada tolok bandingnya. Laporan Rusia Abdul Hamid untuk RTM. Syarikat penerbangan tambang murah AirAsia dan AirAsia X menawarkan tambang promosi istimewa daripada serendah 59 sen sehala ke pelbagai destinasi. Tempahan dalam talian akan bermula esok hingga 28 Ogos ini sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-59. Tambang asas 59 sen tidak termasuk cukai dan fee dari Kuala Lumpur ke pelbagai destinasi termasuk Alustar, Johor Bahru, Siem Reap, Ho Chi Minh City dan lain-lain. Tambang promosi ke semua destinasi dalam rangkaian perkhidmatan AirAsia dan AirAsia X seperti Macau, Lombok, Kolkata, Tehran, Osaka dan Shanghai turut ditawarkan dalam tempoh promosi berkenaan. Penumpang boleh mendapatkan tambang promosi itu di laman sesawang atau aplikasi mudah alih AirAsia. Ringgit dijangka terus mencatat kenaikan berbanding dolar Amerika di bawah paras 4.0 minggu ini disokong kelemahan dolar dan kurang keyakinan daripada pasaran mengenai tempoh dan kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika Syarikat mempengaruhi pelabur untuk memilih pasaran membangun. Urusan dolar Amerika dilihat sebagai peluang bagi ringgit mendapatkan momentumnya semula. Bagaimanapun kemungkinan pengambilan untung ke atas saham mampu menjejaskan minat risiko sekaligus meletakkan paras kelemahan psikologi bagi ringgit dan dolar Amerika pada 4.10. Peniaga menjangkakan ringgit akan disokong kenaikan harga minyak mentah minggu depan. Sepanjang minggu yang baru berakhir, ringgit diniagakan kebanyakannya rendah berbanding dolar Amerika. Nota tempatan meningkat berbanding dolar kepada 4.010 daripada 4.026 minggu sebelumnya. Dadah jenis Shabu seberat 42.5 kg bernilai kira-kira 3 juta ringgit berjaya dirampas polis dalam serbuan di Jalan Bukit Bintang dan Petaling Jaya semalam. Serbuan di 8 lokasi oleh Jabatan Narkotik Bukit Aman bersama pasukan Sting turut menahan 6 anggota sindiket termasuk 3 lelaki warga Taiwan. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif, operasi itu melibatkan kerjasama Biro Siasatan Kementerian Keadilan Taiwan. Operasi yang pertama, kita menangkap
2 orang dalam kereta. Jadi kita tangkap 2, kemudian di sebuah hotel tu 4 bilik. 3 bilik ada 4 orang. 1 bilik itu dipercayai di mana mereka menyerokkan disyaki dadah. Ketiga-tiga warga negara Taiwan ini mempunyai travelling document, mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Jadi kita dapati bahawa yang disyaki dadah ini dibawa daripada negara China, dibawa ke sini untuk kegunaan tempatan dan diekspor ke luar negara. Polis turut menyita harta bernilai RM98,000, sebuah kereta mewah dan 2 bentuk cincin serta seutas rantai leher. Selain itu, wang tunai berjumlah RM3,900 serta pelbagai mata wang asing iaitu $23,000 Taiwan, RM1,800 dan RM907,000 juga dirampas. 2 lelaki dan seorang wanita tempatan ditahan berusia 36 hingga 52 tahun, manakala 3 warga Taiwan berusia 24 hingga 40 tahun. Sementara itu, dalam serbuan berasingan di 7 lokasi sekitar Shah Alam, Kelang dan Banting, Selangor, polis berjaya membongkar 2 makmal dadah. Lebih 22 kilogram dadah pelbagai jenis termasuk syabu dan heroin serta 129 kilogram kafein dirampas. Seramai 14 ahli sindiket berusia 17 hingga 40 tahun ditahan. Operasi yang pertama dilancarkan di Shah Alam, kita serbuan di satu rumah, tangkap 4. Yang kedua di Banting, 1 serbuan, kita tangkap 1. Di Kelang, 2 serbuan jadi 2 makmal yang disyaki heroin dan syabu lah. Dan 1 serbuan di store, 1 tangkapan, 2 serbuan di rumah dan 5 tangkapan. So jumlah 14 tangkapan dan rampasan dianggarkan 150 kilogram pelbagai jenis dadah. Polis menyita 16 buah kenderaan termasuk 3 kereta mewah, 2 kenderaan pacuan 4 roda, 2 buah lori dan sebuah motosikal bernilai RM1 juta. Pelbagai barang kemas berupa rantai leher dan cincin serta wang tunai RM30,430 turut dirampas. 3 lagi kaki tangan Tenaga Nasional Berhad TNB Kelantan termasuk seorang jurutera direman seminggu bermula hari ini sehingga 27 Ogos berhubung kes rasuah. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Adha Amir Yasir Amri. Siasatan terhadap ketiga-tiga suspek yang berusia 30 hingga 50 tahun itu dilakukan mengikut Seksyen 17(A) dan Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Semua suspek itu masing-masing seorang jurutera dan 2 juruteknik TNB Kota Baru dan Tanah Merah. Pada Isnin lalu, seorang pegawai kanan TNB Kelantan ditahan atas kes rasuah. Baik, seterusnya polis Terengganu mengingatkan pegawai dan anggotanya untuk tidak memuat turun aplikasi permainan Pokemon Go bagi mengelak mereka leka dengan permainan itu. Peringatan itu dikeluarkan sejajar dengan saranan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kerana permainan itu boleh mengancam keselamatan. Ketua Polis Terengganu Datuk Rosli Abdul Rahman berkata permainan Pokemon Go itu mempunyai risiko negatif sehingga ada yang taksub dengannya. Tambahnya, polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang terjebak dalam permainan Pokemon Go itu sehingga menceroboh kawasan larangan. Dalam beberapa kes sebelum ini, terdapat pemain Pokemon Go yang menceroboh masuk rumah orang dan memandu sambil bermain aplikasi itu. Datuk Rosli berkata demikian kepada Bernama. Baik, kempen keselamatan di stesen minyak terus dipergiat bagi memberi peringatan kepada pengguna. Tidak terkecuali kempen kesedaran kepada pengusaha-pengusaha mengenai langkah keselamatan yang perlu diberi perhatian serius. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Kedah, Muhammad Fitri Hassan berkata, kempen yang dilakukan bersama pihak Petronas Dagangan Berhad dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia itu penting supaya insiden tidak diingini dapat dicegah di stesen minyak. So far detail statistik tak ada, tapi di Kedah ni kita ada lebih kurang 400 lebih stesen minyak. Jadi termasuk mini stesen minyak. Jadi target grup kita semua golongan lah, termasuk orang awam, pelajar dan juga pengguna-pengguna stesen minyak. Dan kes-kes tu sekarang ni mungkin agak berkurangan lah. Tapi kita dapat maklumat pertengahan awal tahun dulu banyak kes terjadi kemalangan di stesen minyak.
dan pihak kementerian mengambil tanggungjawab ini untuk bersama-sama pihak kerajaan lah, untuk membantu pengguna dan memastikan perkara-perkara sebegini dapat dielakkan lah. Beliau ditemui selepas Majlis Kempen Kesedaran Petroleum dan Anugerah Kedai Harga Patut Peringkat Negeri Kedah di Hotel Grand Alora Alustar Kedah. Dalam majlis sama, Muhammad Fitri menyampaikan Anugerah Kedai Harga Patut kepada 74 peniaga yang telah dipilih atas kriteria menjual barangan kepada pengguna dengan harga yang berpatutan. Sementara itu, Muhammad Fitri mendedahkan sebanyak 384 kesalahan peniaga membabitkan perampasan barang niaga bernilai RM103,984 direkodkan KPDNKK Kedah sejak Januari hingga awal Ogos lalu. Daripada itu, sejumlah RM70,450 nilai kompaun telah dikenakan kepada peniaga terbabit melibatkan pelbagai kesalahan termasuk Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011, Akta Timbang dan Sukat ATS 1972 dan Akta Pelindungan Pengguna APP 1999. Kesalahan paling kerap dilakukan peniaga ialah di bawah AKHAP 2011 dengan 211 kes, iaitu menjual barang atau perkhidmatan dengan harga yang tidak munasabah bagi mengaut keuntungan yang lebih. Daerah Sungai Petani merekodkan jumlah tertinggi melakukan kesalahan di bawah 3 akta ini, iaitu dengan 102 kes. Kulim 78, Alustar 68, Kubang Pasu 49, Langkawi 43 dan Baling 43 kes. Muhammad Fikri berkata sejak Januari hingga 18 Ogos, KPDNKK telah menerima 530 aduan yang melibatkan pelbagai kesalahan di mana Alustar mencatatkan jumlah aduan terbanyak dengan 155 kes, diikuti Sungai Petani 132, Kulim 121, Kubang Pasu 74, Langkawi 36 dan Baling 12. Sambungan itu sebanyak 46,820 premis di seluruh Kedah diperiksa melibatkan 30,873 premis di bandar dan 15,947 premis di luar bandar. Kejohanan tenis terbuka KL 2016 akan dinaik taraf. PDRM dan PKNSFC isi 2 slot ke suku akhir Piala Malaysia. Baik, sejak dimulakan pada 2007, Klinik Pembangunan Bola Sepak Sukan MBSA telah berjaya melahirkan ramai atlet berbakat sehingga mampu beraksi di peringkat antarabangsa. Mendapat sambutan hangat setelah 10 tahun berlangsung, syarikat barangan sukan terkemuka Mizuno hari ini tampil sebagai penaja untuk menyokong program ini. Melihat kepada perkembangan positif itu, penganjur mengambil langkah proaktif dengan meluaskan skop klinik kepada kanak-kanak seawal umur 5 tahun. Tajian bernilai RM90,000 berupa peralatan sukan seperti baju dan bola akan digunakan oleh peserta klinik. Klinik Pembangunan Bola Sepak Sukan MBSA melibatkan beberapa jenis sukan iaitu bola sepak, futsal, bola tampar, taekwondo dan rugby serta membuka peluang kepada kanak-kanak seawal usia 5 tahun sehingga 18 tahun. Lebih menarik, klinik bola sepaknya dikendalikan oleh bekas pemain bola sepak Selangor, Anwar Abu Bakar dan Mehmet Durakovic. Kejohanan tenis terbuka KL 2016 akan dinaik taraf selaras usaha memperkasa sukan tenis di Malaysia. Ini termasuk menambah jumlah hadiah wang tunai dan menarik pemain ternama menyertainya. Bercakap selepas tamat kejohanan, Presiden Persatuan Tenis Kuala Lumpur, Mirzan Mahathir, turut meminta Persatuan Tenis Negeri-Negeri supaya turut sama menganjurkan kejohanan serupa. Ini penting untuk terus mengangkat standard sukan tenis negara. Seterusnya, melahirkan ramai bakat baharu. If I put on my other hat, which is as LTAM President, that the other affiliates follow this example and organize their own tournaments. Their own open tournaments, so that we have many open tournaments around the country which can be part of the national circuit too. It allows for us to have the capacity and the capability to organize international tournaments, and we can do that throughout the country
I think that we can become an attractive place to to compete. Meskipun edisi ke-6 terbuka KL kurang menyerlah, beliau tetap berpuas hati kerana ia masih mendapat sambutan pemain dari beberapa negara jiran. Secara tidak langsung dapat memastikan kejohanan itu akan diteruskan pada masa depan. Amir Sam bercakap kepada media selepas majlis penyampaian hadiah kejohanan terbuka KL di Stadium Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Pemain Thailand Nurtaton Kedihapanan muncul juara lelaki, manakala Sharifah Elsa muncul kategori wanita. Kejohanan menawarkan hadiah keseluruhan lebih RM70,000. Baik, sukan berbasikal lebuh raya Malaysia bakal memasuki fasa baharu apabila perlumbaan jelajah berbasikal wanita dianjurkan buat julung kalinya. Berlangsung pada 27 hingga 29 Oktober ini, perlumbaan melibatkan 3 peringkat di sekitar Putrajaya dan Bangi. Menurut Presiden Persatuan Berbasikal Kuala Lumpur PBKL, Datuk Said Al-Faizal Said Ahmad, edisi pertama kejohanan melibatkan 15 pasukan dengan 11 pasukan terdiri daripada kelab dan persatuan dalam negara dan negara jiran telah mengesahkan penyertaan. Tidak banyak kejohanan yang dianjurkan bagi wanita di Malaysia dan juga di rantau ASEAN. Jadi Persatuan Berbasikal Kuala Lumpur mengambil inisiatif ini untuk menganjurkan kejohanan ini untuk memberi peluang bukan sahaja kepada pelumba daripada Kuala Lumpur dan juga pelumba-pelumba elit dan pelapis daripada negeri-negeri, daripada pasukan Malaysia dan juga luar negara. Datuk Said Al-Faizal bercakap dalam sidang media sempena penganjuran perlumbaan jelajah berbasikal wanita di Putrajaya. Kejohanan akan turut diperluas ke negeri-negeri lain bagi memastikan lebih ramai pelumba wanita dapat dilahirkan, terutama dalam persediaan negara menyertai kejohanan besar. Tapi bila melibatkan high performance punya race kurang. Jadi kita pun ketandusan memang pelumba-pelumba wanita di dalam negara sendiri untuk bersaing di peringkat SEA Games, Sukma. Kita boleh tengok beberapa tim yang ada kan. Dengan adanya event jelajah ni, jadi umur yang kita buka pun 17 tahun dan ke atas, saya mengharapkan untuk persediaan Sukma kita akan ada lahir banyak pelumba. Sebelum itu berlangsung mesyuarat pemilihan jawatan kuasa baru PBKL bagi sesi 2016-2019. Datuk Said Al-Faizal menang tanpa bertanding bagi jawatan Presiden. Baik, kita beralih ke perkembangan bola sepak TM Piala Malaysia. Polis Diraja Malaysia, PDRM dan PKNSFC mengisi 2 slot ke suku akhir selepas masing-masing meraih 3 dan 1 mata malam tadi. Sekaligus melengkapkan 8 pasukan terbaik selepas Selangor, Kelantan, T-Team, Kedah, Felda United dan Negeri Sembilan. Berlangsung di Stadium Hang Jebat Melaka, The Cops menerima kunjungan skuad The Boss Gaurus. Gol-gol PDRM disumbangkan Guilherme de Paula pada minit ke-21 dan Muhammad Fakrul Aiman Sidit pada minit ke-58. Namun, Ilyas Fernandez berjaya mengurangkan defisit jaringan menerusi sepakan percuma minit ke-65 untuk kedudukan berakhir dengan PDRM menang 2-1. Manakala di Stadium Shah Alam, PKNS terikat 1-1 ketika menentang Gergasi Selatan JDT. Gol tuan rumah dijaringkan seawal minit kedua menerusi pemain import Matthias Nicholas Jadu dan JDT kemudian membalas melalui penyerang berpengalaman Safi Sali pada minit ke-41. Juara 4 kali Pahang FC pula akhirnya berjaya menemui rentak kemenangan dengan menundukkan Kelantan 2-0 dalam aksi kumpulan B. Gol-gol Tok Gajah dicetak Muhammad Faizal Abdul Halim pada minit ke-68 dan Fauzi Roslan minit ke-75. Walau bagaimanapun, anak-anak buah Razim Ismail gagal untuk meneruskan saingan ke suku akhir. Sementara itu, Kuala Lumpur tersingkir daripada saingan dalam kumpulan B selepas kada seri 1-1 bertemu Selangor. Skuad Lembah Kelang terpaksa menunggu sehingga minit ke-42 menerusi jaringan pendahuluan yang disudahkan oleh Fakhrul Razi Kamaruddin. Bersambung babak kedua, The Red Giants berjaya menyamakan kedudukan hasil jaringan Ahmad Hazwan Bakri pada minit ke-68.
Pemilik Kelab Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim bercadang untuk berehat dari bola sepak selama 1 hingga 3 tahun. Perkara itu telah lama difikirkan bagi baginda menjalankan tugas sebagai Tunku Mahkota Johor. Jelas baginda pengurusan JDT yang ada ketika ini mampu untuk mengendalikan kelab itu terus berjaya pada masa depan. Tunku Ismail turut menjangkakan akan berehat selepas pasukannya menjuarai Liga Super 3 kali berturut-turut pada musim ini selain selesai saingan Piala AFC. Maybe lepas Liga Super atau AFC, mungkin saya nak take a break dalam bola sepak. Mungkin saya nak take a break. Tak tahu 1, 2 tahun, 3 tahun, kita pun tak tahu. Saya nak tengok JDT mereka boleh menjalankan tugas. Ada orang-orang semua yang polisi kita pun dah ditetapkan. Saya rasa mereka dah boleh jalankan tugas dengan baik. Mereka boleh menjaga kelab ni dengan baik. So, ya, kita tengok buat masa ni saya belum ada apa-apa perancangan lagi. Tetapi saya tak nafikan yang saya dah banyak kali fikir untuk mula menjalankan tugas-tugas saya yang lain dan tak ada dalam kelab. Tunku Ismail ditemui pada sesi dialog di Johor Bahru. Baginda turut melahirkan rasa kecewa terhadap penyokong JDT yang semakin kurang ke Stadium Lakin bagi menyokong pasukan itu pada beberapa perlawanan kebelakangan ini. Baik, Kelab Mini Bike Permata Melaka menyasarkan 100 peserta dari dalam dan luar negara menyertai Melaka Mini Bike Grand Prix 2016 yang berlangsung pada 10 dan 11 September ini. Kejohanan turut mendapat kerjasama Kementerian Pelancongan Melaka Motek, Jabatan Pelia dan Sukan Negeri Melaka dan syarikat Regzo Motor Oil. Presiden Kelab Mini Bike Permata Melaka, Rasli Idham Ramli berkata kejohanan edisi kedua itu bertujuan mempromosi sukan mini bike dalam kalangan anak muda. Untuk pertandingan kali ini kita target lebih daripada 100 orang lah. Sebab apa yang kita buat pada bulan 3 lepas di Kimat juga. So penyertaan sudah 85 orang. So yang ini kita target lebih daripada 100 orang. Sebab kita dapat feedback yang baik daripada Singapura dengan Indonesia yang mungkin akan turun bertanding sekali. Sebanyak 7 kategori dipertandingkan mengikut had umur dan jenis mini bike dengan bayaran RM50 untuk setiap kategori. Pemenang juga akan membawa pulang hadiah wang tunai, trofi dan sijil. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar berkenan melancarkan poskod khas bagi Kepulauan Taman Laut Sultan Iskandar TLSI di Pulau Besar Mersing. Pelancaran itu bersempena program Jelajah Pulau yang diadakan bagi mengakhiri Kembara Mahkota Johor edisi ke-20 untuk tahun ini. Selain pengenalan poskod khas 86888, Pos Malaysia Berhad memperkenalkan produk baru dan perkhidmatan termasuk sebuah peti pos darat, cap tarikh dan poskod khas yang mempamerkan keindahan TLSI. Sultan Ibrahim tiba di Pulau Besar menaiki bot laju milik baginda kira-kira 10.30 pagi diiringi Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman dan Tunku Putera Johor Tunku Abu Bakar. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pos Malaysia, Datuk Muhammad Syukri Muhammad Saleh dan Barisan Esko Kerajaan Negeri.
Sultan Johor meluangkan masa kira-kira setengah jam bersantap di Pulau Besar sebelum meneruskan jelajah ke Batu-Batu Resort di Pulau Tengah melawat pusat penetasan penyu dan menyempurnakan gimik pelepasan penyu. Baginda seterusnya melawat Pulau Rawa dan diberi taklimat mengenai pengisytiharaan penguatkuasaan undang-undang pelesenan rancangan kawasan khas. Membabitkan jarak pelayaran sejauh lebih 500 km. Jelajah selama 2 hari 1 malam menyaksikan Sultan Johor dan rombongan melawat ke Pulau Besar, Tengah Rawa, Mensirip, Pemanggil, Aur, Tinggi dan Sipu. Dua guru maut dalam tragedi bot karam yang dinaiki 10 individu karam Kuala Sungai Rempayan, Kota Belud dalam kejadian kira-kira pukul 3.45 petang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dalam satu kenyataan berkata 10 individu berkenaan terdiri daripada guru dan murid Sekolah Kebangsaan Mananani. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah dalam satu kenyataan berkata 8 anggota bersama sebuah jentera dikejarkan ke tempat kejadian. Terdahulu, 6 mangsa telah dibawa ke hospital berhampiran oleh orang awam, manakala 4 lagi dirawat di jentera EMRS yang berada di lokasi. Dipercayai bot berkenaan dalam perjalanan dari kampung Rampayan Laut menuju Pulau Mantanani. Industri perkhidmatan teksi disaran agar lebih positif dan bersedia menerima program transformasi industri teksi TITP. Ini kerana jelas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai, program berkenaan membuka pasaran yang lebih luas untuk industri teksi meskipun wujud persaingan dengan perkhidmatan Uber dan GrabCar. Kalau kita lihat dari secara dalam, dia mempunyai sektor pelanggan yang agak berlainan. Kerana bagi teksi dia, mereka mempunyai peluang yang lebih besar. Kerana penumpang-penumpang teksi, mereka perlu mendapatkan periman teksi di mana-mana tempat. Tapi kalau Uber dan GrabCar hanya melalui social media. Tambah Datuk Seri Liau, pengusaha dan pemandu teksi perlu mengambil peluang tersebut untuk merancakkan perniagaan mereka di bandar dan luar bandar. Selain itu, pihak kementerian sentiasa bekerjasama dengan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD untuk membantu lebih 77,000 pemandu teksi berdaftar. Baru-baru ini, 11 program di bawah TITP diluluskan termasuk mewajibkan petunjuk prestasi utama KPI untuk pengendali teksi selain mengawal selia aplikasi e-panggilan. Datuk Seri Liau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan pelancaran video bersiri Sungai Pelik 2016 di Sepang. Peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN terus diingatkan membayar hutang mereka. Ini berikutan pinjaman penuh tidak dapat diberikan kepada pelajar baharu yang sedang dan akan melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi IPT. PT-PTN pula hanya mendapat kutipan semula hutang berjumlah 8 bilion ringgit tahun lalu daripada sasaran sepatutnya bernilai 15 bilion ringgit. Menurut pengurusinya Datuk Syamsul Anwar Nasarah, situasi itu menyebabkan kesusahan kepada pelajar daripada keluarga miskin dan berpendapatan rendah yang tidak dapat pinjaman penuh PT-PTN bagi menampung kos pengajian dan sara hidup mereka. Kita terpaksa mengambil beberapa tindakan. Antara tindakan ialah kita terpaksa mulai 2014 membuat pemotongan. Iaitu mana-mana pelajar yang masuk ke IPTA, kita hanya beri 95% saja daripada kos pengajian. Dan pelajar yang ke IPTS, kita hanya bagi 85% saja, kurang daripada jumlah sebelum ini. Ini yang berlaku. Sebab itu saya faham rungutan daripada ibu bapa kerana tidak dapat sepenuhnya. Datuk Syamsul ditemui selepas merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Sungai Siput Perak. Sehingga Disember tahun lalu, PT-PTN mengeluarkan sejumlah 56 bilion ringgit pinjaman. Sementara itu, beliau menyeru kepada siswa Zah yang menghadapi masalah dan belum mempunyai pekerjaan supaya berhubung terus dengan PT-PTN bagi penjadualan semula pembayaran hutang. Pembayaran boleh ditunda sehingga 24 bulan selepas tamat pengajian, namun kos pentadbiran perlu ditanggung oleh peminjam.
Baik, dan sudah 8 malam berakhir di sini. Jalur Gemilang, lambang semangat patriotisme dan kebanggaan rakyat terhadap negara kita Malaysia. Ya, hormatilah Jalur Gemilang dengan menghibarkannya di premis dan rumah sempena sambutan Hari Kebangsaan 2016 menjelang tarikh keramat 31 Ogos ini. Ya, dengan itu kami akhiri dengan Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.